Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Marzella Sigai untuk Ringkas TVS edisi 24 Mac 2021, ikuti paparan berita ini. Sudah tentu akan memudahkan lagi pergerakan kami. Itu antara luahan ikhlas penduduk di kawasan Sebuyau berhubung projek pembinaan Jambatan Batang Lupar yang akan menjadi jambatan terpanjang merentasi sungai di Malaysia. Dibina dengan kos RM848 juta, pembinaannya yang bermula Februari lepas dijangka siap dalam tempoh 4 tahun. Kebaikan Jambatan Batang Lupar di kawasan Sebuyau ini adalah pertama kalilah memberi kemudahan kepada penduduk-penduduk daerah Sebuyau. Bukan saja daerah Sebuyau, semua kawasan yang berdekatan dengan daerah Sebuyau lah. Lepas lama tu kami sudah teruk dengan Batang Lupar, kadang dah bisa reda jatuh dia. Jadinya kami harap kereta itu lalu betul, lalu nyamai, lalu senang di tengah kami dalam menafsir orang negeri pan sama-sama dari semua seluruh Sarawak. Masyarakat turut mengharapkan jambatan tersebut akan memberi 1,001 manfaat buat para pengguna selain pada masa sama merancakkan lagi sektor ekonomi di kawasan tersebut. Dengan adanya pembinaan Jambatan Batang Lupar ini, ia akan membantu sektor ekonomi di bahagian Sebuyau dan Meludam ini, sebabkan ini ialah laluan utama yang akan ke Miri, Bintulu sebelah sana. Jadi orang-orang luar akan berhenti di sini dan mencari-cari homestay untuk berjalan-jalan seperti pelancongan lah, sektor pelancongan di kawasan ini. Terdahulu di dalam ucapannya, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata, adalah menjadi perancangan kerajaan negeri untuk membina infrastruktur jalan raya dan jambatan bagi menghubungkan seluruh Sarawak dari kawasan pesisirannya sehinggalah ke kawasan pedalaman. Ini kita gunakan untuk membangunkan rakyat Sarawak. InsyaAllah GPS akan terus berusaha membangunkan kawasan luar bandar yang mesti dibangunkan, termasuk Pandabalan. Tapi si dah dapat kelip mata nyada, ambil masa lah. Si ada orang malah jeraya dapat siap esok hari. Mungkin 5 tahun, tapi saya percaya 5-6 tahun semuanya siap. Sementara itu, pendapatan Sarawak daripada hasil sumber gas dan minyak dijangka akan terus bertambah berikutan penemuan kawasan gas baharu di perairan Sarawak baru-baru ini. Kata Abang Johari, perkara tersebut dimaklumkan kepada beliau semasa kunjungan hormat Pengerusi Petronas Tan Sri Ahmad Nizam Saleh dan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz pada Isnin. Then yesterday, I think Petronas is going to issue the statement. There is a possibility beside the center of Korea and Baram Delta could be another new discoveries, 2 new discoveries. This one I just indicate to you lah. Meaning, if that is the case, based on our commercial settlement agreement, CSA, meaning we are going to do our part in the developing of those areas. Kerajaan Sarawak akan terlibat dalam soal hasil minyak dan gas yang diperoleh menerusi Petroleum Sarawak Berhad Petros dan ia dilaksanakan berlandaskan hak Sarawak di dalam perlembagaan di bawah Ordinan Perlombongan Minyak OMO 1958. Pada 10 Februari lalu, Petronas mengesahkan penemuan gas hasil penerokaan Telaga Penilaian Lang Lebah 2 di Blok SK410B, kontrak perkongsian pengeluaran yang terletak di wilayah tengah Luconia, kira-kira 80 km dari perairan Sarawak. Pembinaan lebih banyak jalan dan jambatan bagi menghubungkan kawasan di Sarawak amat diperlukan. Ini melihat kepada kira-kira 65% penduduk Sarawak yang terpisah hubungan akibat sungai. More roads mean more bridges need to be built. When the rivers are at the widest size, width.
Their construction therefore become very expensive exercise for Sarawak unless, of course, federal government is willing to assist us. Expensive may they be in building these bridges, but build them we must. Otherwise, 65% of our population will be deprived of this connectivity. Dalam pada itu, lebih 11 jambatan besar telah dibina di Sarawak dengan memakan belanja sebanyak lebih dari 4 bilion ringgit. Building these bridges is just half done. The next task is for Yang Muhammad CM to look for money to build roads to connect these bridges. If we don't do this, our bridges will be bridges to nowhere. Kerajaan Sarawak diharap dapat meluluskan permohonan menaik taraf status buyau daripada daerah kecil kepada daerah penuh dalam masa terdekat. Ia adalah penting bagi memacu lebih banyak pembangunan di kawasan itu seperti daerah-daerah lain di Sarawak. Kerana jalan pesisir, jalan utama kedua dibina lalu di laluan kawasan Sebuyau. Satu, menggunakan jalan pesisir yang ada sekarang, dan satu lagi ialah jalan utama kedua, second Terang Road yang musim kawasan Subuyu keluar dekat Subuyu. Maknanya kita dikeliling oleh jeraya, dua igig jeraya besar, jalan pesisir dan jalan utama kedua. Dan oleh itulah maka kita nampak bahawa kawasan Sebuyau mempunyai potensi yang besar untuk membangun di masa yang akan datang. Daerah kecil Sebuyau kini mempunyai jumlah penduduk lebih dari 20,000 orang dan mempunyai keluasan 625.07 km persegi, 63 buah kampung dan rumah panjang, 19 buah sekolah rendah dan sekolah menengah. Kita ke perkembangan seterusnya. Tiada siapa yang meminta untuk dilahirkan menderita. Menyedari kepayahan yang dilalui, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK menubuhkan Desa Bina Diri DBD yang memberi fokus kepada jagaan, perlindungan dan pemulihan kepada mereka yang kurang bernasib baik. DBD menyediakan perkhidmatan penjagaan, perlindungan, bimbingan dan pemeriksaan kesihatan secara berkala kepada penghuni. Di samping melahirkan individu yang produktif dan berkemahiran ke arah perubahan sikap yang positif untuk diintegrasikan semula ke dalam masyarakat. Menurut salah seorang penghuni wanita di DBD, dirinya amat menghargai peluang yang dihulurkan DBD yang membolehkannya menabur bakti walaupun sudah di mamah usia. Sekarang kami merasa gembira dan bersukaria kerana aktiviti yang Puan Tiong bagi kami dan staf bagi kami buat masak, berjahit dan mewarna dan membaca. Menerusi lawatannya ke DBD, Menteri KWKPK Datuk Seri Fatimah Abdullah meletakkan harapan agar DBD mampu membantu penghuninya menambah baik kehidupan sedia ada. Kementeriannya juga akan memberi geran khas sebanyak RM5,000 kepada penghuni DBD setelah mereka keluar dari rumah kebajikan tersebut untuk meneruskan kehidupan di luar. Pelancaran untuk membeli peralatan tadi, untuk yang mula agroponik tadi, untuk yang mula nak karipap nak diacar kita tadi, mula karipap, mula bau, mula ami tadi. So we need to help them further until they can stand on their own feet. Jabatan Kastam Diraja Malaysia berjaya melumpuhkan kartel dadah antarabangsa sekaligus merampas dadah jenis amfetamin dengan nilai RM5.2 bilion. Ia merupakan jumlah terbesar dalam sejarah rampasan dadah Malaysia. Rampasan dilakukan sepasukan anggota daripada cawangan narkotik kastam yang menemukan 94.8 juta biji pil dengan berat keseluruhan dianggar 16 tan di dalam lereng-lereng roda. Rampasan tersebut adalah hasil kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia dan Direktorat Jeneral Pengawalan Narkotik Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi.
Siasatan awal mendapati kontena terbabit tiba dari negara Timur Tengah dan dipercayai untuk dihantar ke sebuah negara di Asia Timur. Kes disiasat menurut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Untuk rekod, sepanjang tahun lepas, Kastam merampas 2.86 tan dadah bernilai 117 juta ringgit. Manakala pada 2019, agensi itu menyita 4.75 tan iaitu 790 juta ringgit, sementara pada 2018 ia merampas 3.35 tan dadah bernilai 160 juta ringgit. Ini pula di Bintulu, bertindak atas maklumat dan risikan pasukan dari bahagian siasatan jenayah narkotik. Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu menahan seorang lelaki bersama dadah yang dianggarkan bernilai RM11,100 di sebuah terminal bas. Polis menjumpai dadah jenis ketamin dengan berat kasar 51 gram serta ekstasi 41 gram di dalam kotak dipegang suspek. Hasil daripada pemeriksaan teliti yang dibuat ke atas kotak kecil yang dipegang suspek, pihak polis telah menjumpai dan merampas dadah tersebut. Suspek yang tidak mempunyai rekod lampau akan ditahan reman bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39A-2 Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 12-2 dan Seksyen 15-1-A Akta yang sama. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur menepis dakwaan mengatakan polis menjalankan operasi menyasarkan kesalahan pengubahsuaian egzos motosikal adalah demi mencari wang untuk kerajaan ketika pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, katanya ini bertujuan mendidik pemilik kenderaan berkenaan agar menghormati hak dan ketenteraman awam setelah pihaknya mendapat banyak aduan terutama dari kawasan perumahan. Kerap dan banyak saya dapat komplain daripada orang ramai yang merayu-rayu supaya pihak polis dapat berbuat sesuatu tentang bunyi bising ini. Dan komplain yang datang ini adalah daripada kawasan perumahan, kos rendah, PPR. Ini yang banyak sekali komplain yang datang, ya. Bahawa keharmonian, keamanan, ketenteraman dia untuk tinggal di rumah dia di kawasan-kawasan tersebut diganggu oleh perbuatan individu-individu yang tidak bertanggungjawab, ya, yang telah pun mengubah suaian kepada egzos motosikalnya semata-mata kerana thrill bunyi bising tersebut dan juga kepercayaan yang tidak logik bahawa dengan pengubahan egzos tadi dia boleh meningkatkan kelajuan motosikal tersebut. Pihak PDRM tidak berniat untuk menyusahkan pengguna jalan raya dengan menjalankan operasi itu dan meningkatkan saman. Sebaliknya, ia adalah demi keselamatan penunggang motosikal dan pengguna jalan raya yang lain. Dalam pada itu, katanya lagi, pengubahsuaian yang dilakukan oleh pemilik motosikal terhadap egzos mereka bukanlah menelan kos yang murah, namun mencecah ribuan ringgit. Terdahulu, operasi khas ubah suai egzos itu dilaksanakan di seluruh negara telah bermula 1 Mac lepas. Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran 122 Astro dan My Free View. Saya Marzella Sigai, salam hormat dan jumpa lagi.